Warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Ni Cikgu Azli bin Johari akan mengajar bab 9 bab bumi di dalam subtopik yang ketiga 9.3 proses utama bumi. Okey. Proses utama bumi. Permukaan bumi terbentuk melalui dua proses, iaitu proses eksogen dan proses endogen. Ini juga kamu perlu ingat dan hafal. Bagaimanakah permukaan bumi terbentuk? Apakah prosesnya? Berapa bilangan proses? 2. Namakan proses tersebut proses eksogen dan proses endogen. Kena ingat ada dua proses. Yang pertama proses eksogen, yang kedua proses endogen. Kena ingat. Yang mana cikgu tekankan itu penting. Okey. Proses yang pertama, proses eksogen. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan proses eksogen? Proses yang berlaku di permukaan bumi. Eksogen. X, luar. Okey, luar bumi ataupun luar. Yang berlaku di permukaan bumi. Jadi proses contoh-contoh proses eksogen ni seperti lulu hawa, hakisan, susutan jisim, susutan darat, angkutan dan pengenapan. Okey, contoh-contoh proses eksogen ni lah yang membentuk, mencorak permukaan bumi. Dialah yang proses-proses ni lah yang membentuk permukaan bumi ni. Bentuk muka bumi ni kan disebabkan oleh proses yang cikgu bagi contoh ni. Itu proses eksogen. Kita tengok ada contoh-contoh penerangan sikit tentang proses-proses yang ada dalam ni. Okey. Yang pertama proses lulu hawa. Apa itu lulu hawa? Lulu hawa ialah merupakan satu proses pemecahan dan penguraian ataupun perebutan batuan akibat daripada perubahan suhu, air hujan, tindakan frost dan juga mikroorganisma. Yang mana akibat daripada perubahan suhu, akibat daripada air hujan, akibat daripada tindakan frost dan akibat daripada mikroorganisma boleh memecahkan dan menguraikan ataupun mereputkan batuan. Sebagai contoh, kalau dulu batu tu besar, setelah beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun, dia mengalami perubahan suhu, dia kena air hujan ataupun dia kalau duduk kat tempat sejuk dia mengalami tindakan frost dan ada mikroorganisma yang hidup dekat kawasan batu tu boleh jadi dah tak besar lagi. Sebab dia mengalami pemecahan, penguraian ataupun perebutan. Sikit-sikit dia pecah daripada besar, pecah jadi kuranglah besar. Pecah lagi. Tapi proses ni ambil masa yang lama. Kalau datang tindakan manusia, sekejap je. Bom. Boom. Habis. Okey. Lulu hawa ni prosesnya lama. Okey. Seterusnya proses hakisan. Ni pun proses yang lama. Kamu belajar geografi kan? Contoh tu gerbang laut. Okey. Hakisan. Tapi bukannya hanya tertumpu kepada ombak saja. Proses hakisan ni merupakan proses penghausan yang dialami oleh permukaan bumi akibat tindakan ejen-ejen yang bergerak seperti air, angin dan juga ombak. Gerbang-gerbang laut ni contoh dekat laut yang
disebabkan oleh ombak. Bukannya terjadi sehari dua, mengambil masa beribu-ribu tahun, beratus-ratus tahun. Sikit-sikit. Asalnya dia sebuah batu yang penuh, tapi akibat dibadai oleh ombak, terjadilah macam tu. Selain tu kalau air pula, kalau ada batu dekat tepi sungai, hari-hari batu tu sentiasa yalah, air lalu ke tepi dia, lalu. Hakisan tu tak nampak dengan mata kasar, tapi berlaku sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Kalau hakisan ni sikit-sikit, daripada besar jadi kecil. Begitu juga dengan angin. Dekat Arizona tu kan, apa tu, Grand Canyon. Kamu tengok ke situ tak ada pula orang kata apa, ada air sungai ke, ombak ke, gurun. Tapi tengok batu-batu tu yang orang berlakon filem cowboy tu kan. Batu-batu tu mengalami hakisan. Apa yang menghakis dia? Kat situ mungkin dihakis oleh angin. Angin bertiup. Sambil dia bertiup tu, dihakis sikit. Itulah proses apa tu? Eksogen. Hakisan ni di bawah proses eksogen. Okey, seterusnya masih lagi dalam eksogen. Susutan jisim dan susutan darat. Apa tu? Susut, tahu susut? Susat pula. Susut tu pengurangan lah. Pengurangan jisim dan juga pengurangan darat. Dia ni melibatkan pergerakan tanah daripada atas cerun ke bahagian bawah akibat daripada daya tarikan graviti. Contohnya tanah runtuh. Dulu bukit tu tinggi, bila mengalami tanah runtuh makin rendah. Itulah yang berubah tak bentuk muka bumi tu? Berubah. Okey. Seterusnya proses eksogen juga melalui angkutan dan pengenapan. Ni hakisan jugalah. Contohnya, okey, dalam gambar ni sungai. Air sungai mengalir daripada hulu ke hilir. Dia sepanjang dia mengalir tu, air tu laju, dia akan menghakis sikit-sikit. Bila dia hakis, contoh, bila dia hakis tanah, tanah tu akan jadi kecil-kecil tu, jadi macam lumpur. Dia bawa lumpur tu, bawa lumpur tu hinggalah ke satu kawasan yang mana arus sungai tu dah perlahan, dan bahan-bahan yang dia hakis tu, itu lumpur tadi tu, dah bergerak, air tu bergerak perlahan, dia mendaplah ke bawah ataupun mengalami pengenapan. Cikgu guna bahasa mudah lah. Okey. Angkutan dan pengenapan. Bahan-bahan yang telah dilulu hawa atau terhakis akan dibawa oleh ejen-ejen seperti aliran air, angin, ombak dan juga glazier, yang mana boleh menghasilkan gerakan lah. Pergerakan air, angin, ombak dan glazier ni dia boleh menghasilkan pergerakan, iaitu boleh mengangkut. Bahan-bahan tersebut akan dienapkan apabila halaju ejen menjadi perlahan. Halaju ejen di sini maksudnya halaju air, halaju angin, halaju ombak dan halaju glazier menjadi perlahan. Bila dah makin perlahan, tak diangkut lagi, tak boleh angkut, dia akan mengalami pengenapan. Boleh faham? Boleh faham tak? Okey. Seterusnya, dah habis dah contoh-contoh proses eksogen. Kita pergi pula kepada proses yang kedua, proses endogen. Okey, proses endogen ni dia berpunca daripada bahagian dalam bumi.
Eksogen luar bumi, endogen dalam bumi. Boleh kena ingat lah. Okey, yang mana proses endogen ni akan membentuk dan mengubah permukaan bumi. Contoh-contohnya proses olakan mantle, aktiviti magma dan proses pergerakan kerak bumi ataupun plate tektonik. Kita tengok perincian dia. Yang pertama, proses olakan mantle. Olakan, cikgu nak kamu faham dulu. Olak tu apa? Olak ni contohlah, kalau kamu sakit perut, apa yang kamu rasa dalam perut kamu? Perut saya berolak-olak lah cikgu, berpusing-pusing. Olakan ni dia melibatkan kitaran, pusing. Tengok anak panah dalam gambar tu. Dia berlaku dalam bumi. Jadi kawasan mantle. Kawasan mantle ni dia dalam bentuk cecair kan. Cecair tu akan berolak. Naik atas turun bawah, naik atas turun bawah. Sebab apa? Suhu yang tinggi dalam bahagian mantle dan teras bumi menghasilkan arus-arus perolakan di lapisan astinosfera. Lapisan bawah litosfera tu. Dekat lapisan tu dia akan ada arus-arus perolakan yang disebabkan oleh suhu yang tinggi di bahagian mantle dan di bahagian teras bumi. Bila ada arus-arus ni, yang mana arus-arus ini berupaya menggerakkan kerak bumi. Dia ibarat kita naik pelampung. Kita naik pelampung dalam laut. Pelampung tu ibarat kerak bumi. Air laut tu ibarat mantle. Kerak bumi ni pepejal, tapi berada di atas cecair. Bila cecair tu bergerak, mantle bahagian pepejal tu bergerak tak? Contoh, bila kamu naik pelampung dalam laut, kan? Bila air laut tu berombak, kamu pun naik turun tak? Mestilah kan? Jadi itulah. Bila ada arus-arus tu, arus-arus perolakan ni, permukaan bumi tu akan apa? Berubah-ubah, ditolak naik turun, naik turun. Itulah yang membuatkan permukaan bumi ni berubah-ubah akibat daripada proses dalam bumi, iaitu proses endogen. Yang khususnya kat sini proses olakan mantle. Seterusnya proses pergerakan kerak bumi ataupun plate tektonik. Menurut teori plate tektonik, kerak bumi dibahagikan kepada beberapa keping plat. Keping-keping. Menurut teori plate tektonik, kerak bumi kita ni bukannya satu. Bukannya bersambung-sambung. Tak. Dia ada beberapa keping. Plat-plat ini sentiasa bergerak. Menyebabkan bila dia bergerak, dia akan mengalami pertembungan. Bila mengalami pertembungan adalah pencapahan yang menghasilkan pelbagai bentuk bumi serta hanyutan benua. Ada yang kata dulu benua-benua dekat dalam bumi ni berada berdekatan sekali. Kemudian akibat daripada pergerakan kerak bumi lah kita terpisah-pisah daratan ni. Bergerak-gerak. Cuba kamu tengok gambar kat sebelah tu kan. Disebabkan plat-plat bumi ni dia tidak bersambung, dia berkeping-keping. Apabila berlaku pertembungan, ada yang naik ke atas, ada yang turun ke bawah. Itu dia lah. Itulah yang menyumbang kepada perubahan bentuk muka bumi ni. Okey. Last kali, aktiviti magma. Aktiviti magma di bawah proses endogen. Yang berlaku dalam bumi. Gunung berapi ialah salah
ialah satu lohong. Lohong ni lubang dari dalam kerak bumi yang membolehkan magma yang cair dan panas keluar melaluinya dalam bentuk letusan yang kuat. Bahan-bahan letusan tersebut akan tertimbun di sekeliling cerun lohong dan membentuk kon gunung berapi. Kadang-kadang kalau kita tengok, dulu kawasan tu tak ada bukit, tapi dia ada lubang ataupun lohong. Jadi magma keluar selepas beribu-ribu tahun. Okey. Yang dulunya tak ada bukit dah menjadi gunung berapi. Berubah tak bentuk muka bumi kat situ. Dulu tak ada, dulu kawasan landai dah jadi kawasan gunung ganang. Okey, macam-macam lah. Ada yang daripada gunung jadi darat, jadi rata. Macam PUBG lah. Okey, itu saja. Okey. Untuk subtopik yang ketiga, sekian, terima kasih.